Kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dimuliakan saudara Fitri dan seluruh tim Yayasan SKB dan juga ahli-ahli usrah Miftahul Jannah, yang dimuliakan seluruh pimpinan-pimpinan daripada SKB Sdn Bhd dan juga seluruh sahabat-sahabat daripada usrah Miftahul Jannah, muslimin muslimat, hadirin hadirat di mana saja berada, mudah-mudahan dalam kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita bertemu pada pagi ini. Sesi kita pagi ini kita akan menyambung lagi kitab Tibul Qulub kita, 1-2 lagi poin. Tetapi pada pagi ini sebelum kita bincang yang tu, apa lagi punca-punca yang menjadikan hati kita ni hitam, hati kita gelap. Bila hati itu hitam, dia mula berpenyakit. Jadi kita akan tengok pada hari ini, puncanya terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, terlalu banyak bercakap. Kemudian satu lagi, terlalu banyak memandang. Terlalu banyak memandang. Jadi semua itu kita kena elakkan. Nanti kita akan bincang itu setakat yang boleh. Cuma pada awal pagi ni, saya nak ajak semua agar memperbanyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Kerana ibadah selawat ini, Allah perintahkan di dalam Al-Quran tak sama dengan ibadah-ibadah lain. Kalau ibadah-ibadah lain, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa dia arahkan aqimus salah wa atuz zakah. Kemudian ibadah haji wa atimul hajja wal umrata lillah. Baik, semua ibadah-ibadah lain dan semua kemaksiatan lain Allah bagi larangan. Tetapi dalam ibadah selawat, walaupun hukum dia sunat, tetapi pahalanya sangat besar dan boleh menyelamatkan. Di dalam arahan Allah kepada kita semua dalam bab selawat, Allah sebut bermula dengan dirinya. Bukan arahan, selawatlah kamu. Tapi dia bermula dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah dan para rasulnya berselawat kepada Nabi.
Maka wahai orang-orang yang beriman, Allah pujuk situ, selawatlah kamu pada Nabi dan berilah penghormatan yang setingginya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah sebut perintah ini dengan aku pun selawat, malaikat aku pun selawat. Allah dia tak makan, Allah tidak bekerja, Allah tak jaga anak yatim, Allah dia tidak infak, Allah Subhanahu Wa Taala tidak bayar zakat, Allah tidak berdakwah, tetapi ada suatu perbuatan yang Allah buat, manusia juga buat, namanya berselawat kepada Nabi. Sebab itu kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam, orang yang berzikir belum tentu dapat pahala selawat. Tapi walaupun zikir itu memang dituntut, tetapi orang yang berselawat, mereka dapat pahala selawat, mereka juga dapat pahala berzikir kepada Allah. Sebab itu, ibadah yang tidak ditolak dalam apa keadaan pun, sama ada ingat Allah tak ingat Allah, ingat Nabi tak ingat Nabi, ataupun dalam keadaan, hatta ada ulama kata dalam keadaan tidak ikhlas pun, tapi mulut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad tetap dapat markah penuh. Maka sebab itu saya nak cadang pada pagi ni, Fitri, kita tengok sedikit dalam 5 ke 10 minit hadis-hadis sahih tentang kelebihan berselawat, agar mudah-mudahan kita menjadi orang yang banyak berselawat kepada Nabi. Kerana apa? Berselawat itu boleh menyelamatkan daripada pelbagai azab. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku ni amal ibadah sangat kurang. Sembahyang malam pun kurang, baca Quran tak banyak, berzikir tak banyak, sedekah pula kedekut, ataupun tak ada duit. Kemudiannya, tapi aku banyak berselawat kepadamu dan menjaga perintah-perintah wajib, sembahyang fardu, tutup aurat. Layak dah aku mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu jaga yang fardu, kemudian kamu ikuti dengan amalan sunat berselawat banyak-banyak kepadaku, kamu juga akan diampunkan dosa, layak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita ni ahli ibadah yang wajib jaga, larangan Allah juga jaga, perintah-perintah wajib buat, kita juga suka buat amalan-amalan sunat lain, maka kita juga banyak berselawat, maka itulah keadaan yang paling baik. Selalu saya sebut, bagaimana kita nak mencontohi Rabi'atul Adawiyah. Kerana Rabi'atul Adawiyah satu harinya 50,000 kali selawat. Tidak pernah kurang 50,000 kali selawat. Baik, jadi pada pagi ini kita melihat hadis-hadis Nabi, kemudian kita bincang sedikit tentang perkara-perkara yang boleh menggelapkan hati. Kemudian pukul 9 kita ada slot iklan daripada yayasan, penyampaian sumbangan pada satu fakir miskin baru ni. Kalau tak silap saya di Johor, Puan Azila ke apa namanya, nanti akan Fitri sebut. Ada klip videonya dan ada satu testimoni daripada sahabat kita yang bersama-sama menyampaikannya. Selepas pada itu, lebih kurang 9-10 minit, Fitri, kita buka soalan. Kita buka soalan, 9.30 kita berhenti macam biasa. Jadi, insyaAllah, soalan-soalan yang saya boleh jawab. Soalan yang saya tak jawab, bagi Fitri yang jawab, insyaAllah. Kan? Baik. Yang pertama sekali kita tengok hadis-hadis sahih tentang selawat. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim sahih. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi sekali, kemudian maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Sebab itulah kenapa ulama-ulama berbahas, kenapa orang banyak selawat ni doanya makbul. Kenapa orang banyak selawat rumah tangganya aman.
Kenapa orang banyak selawat rezekinya cukup? Kenapa orang banyak selawat masalahnya diselesaikan? Kerana sekali sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allah berselawat pada kita. Apa makna selawat Allah? Allah menurunkan rahmatnya 10 pada kita. Masalah kita diangkat, dosa kita diampun, hati kita dijernihkan, kesulitan kita juga dijauhkan, kehinaan kita diangkat menjadi mulia dan pelbagai lagi. Sebab itulah kata para alim-alim ulama, nak selesai masalah hidup, perbanyakkan selawat. Selawat kita kepada Nabi SAW tanda cinta pada Nabi. Selawat malaikat pada Nabi tanda hormat penciptaan kekasih Allah. Selawat Allah kepada Nabi, Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya yang terlalu tinggi kepada Nabi SAW. Jadi sebab itu yang pertama tu dia panggil sekali sebut 10. Dia jarang orang berniaga. Hari ni ada chip sale, sempena apa tak tahu. Beli telekong 1 free 10. Atau memang tanda kedai tu nak tutup. Ataupun apa-apalah barang, beli 1 bungkus nasi goreng dapat 10 bungkus. Memang sah restoran tu nak tutup kan. Beli ayam goreng seketul dapat free 10. Memang mampu kedai tu. Tapi Allah Ta'ala ni dia maha baik. Kamu selawat pada aku sekali, aku selawat pada kamu 10 kali. Kalau Rabi'atul Adawiyah dapat 50,000 kali selari selawat, 50,000 rahmat Allah turun pada hari itu untuknya. Sebab itulah dia dikenali walaupun tak ada suami, sampai meninggal dunia, mengabdikan diri kepada Allah, walaupun dia cantik. Ramainya orang yang berkenan, imam-imam dan sebagainya, para alim-alim ulama berkenan pergi pinang dia. Tapi dia kata cukuplah kekasihku hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, mati dalam tak kahwin. Tetapi zikirnya kepada Allah terlalu banyak, namanya disebut sampai kiamat nanti sebagai wanita sufi yang banyaknya berzikir dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Dalail Khairat, kitab tentang kelebihan selawat yang dikarang di Maroko, yang saya pernah sebut dulu pada kakak-kakak yang biasa masuk kuliah saya, iaitu disebut oleh Imam Al-Jazuli. Imam Jazuli ni dia asal daripada Maghribi, Maroko. Orang di Maroko ni totally semuanya bermazhab Maliki. Sebab itu kalau kita pergi ke Maroko, tidak ada masjid-masjid di Maroko yang sembahyang baca Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan Fatihah. Habis itu kita pergi Masjidil Haram pun, mereka tak baca. Di Masjidil Haram, mazhab Hambali. Mereka baca. Cuma dalam mazhab Hambali, pandangan mazhab Hambali, bahawa Bismillah dalam Fatihah itu tidak disunatkan membaca secara jahar, kuat. Maka Imam Masjidil Haram, dia baca slow. Kemudian barulah Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi Bismillah tu dia baca. Tapi kalau kita pergi Maroko, memang tak ada Bismillah langsung. Itu perbezaan pandangan. Sah tak kita jadi makmum dia? Sah. Kerana keempat-empat mazhab ini adalah mazhab yang dipersepakati oleh Islam. Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, semua sekali itu dia sepakati terima. Cuma nak mudahkan pengamalan agar tak jadi rojak pasbo, kita Indonesia, Malaysia, Brunei, kebanyakan negara-negara Asia ni mengamalkan Syafi'i. Tak boleh pagi Syafi'i, petang Hambali, malam nanti Maliki jadi rojak pasembo. Padang Kota Penang, campur macam-macam. Jadi tak boleh gitu. Kalau kita Syafi'i saja. Tapi bila masa-masa kita ke Mekah, sah semayangnya, walaupun mungkin mazhab lain antara lelaki dan perempuan, suami isteri tidak membatalkan wuduk. Habis kita duduk belakang dia, sah semayang. Jadi sebab itu,
Imam Jazuli yang saya sebut tadi, dalam kitab Dalail Khairat, kitab kelebihan berselawat, macam mana kisah Imam Jazuli ni satu hari mengembara berjalan kaki. Sampai di satu kawasan kampung, dia dahaga sangat. Dia jumpa satu perigi, telaga. Kemudian dia nak ambil airnya, terlalu dalam, jauh. Tak sampai timba. Tiba-tiba dia sedang usaha nak minum air daripada telaga tu, nak ambil susah. Datang seorang kanak-kanak, umur dalam 10 tahun. Kemudian dia tanya pakcik nak buat apa? Pakcik tengah usahakan untuk ambil air dalam telaga ni sebab pakcik dahaga sangat nak minum, kata Imam Jazuli. Oh, jauh tu pakcik, saya tolong pakcik boleh? Boleh. Imam Jazuli ingat budak ni nak turun dalam telaga apa ambil air tu. Rupa budak ni angkat tangan berdoa saja kepada Allah, angkat tangan berdoa. Tiba-tiba dengan keberkatan doanya, air telaga yang duduk di bawah sana tiba-tiba naik sampai atas. Naik sampai atas. Imam Jazuli sebut, aku dapat ambil air telaga yang dalam tadi, hanya dengan tapak tangan aku saja boleh minum macam tu. Boleh minum macam tu. Lalu akhirnya Imam Jazuli ni seorang ulama besar. Dia kata, anak muda, apa amalan kamu yang pakcik tengok pelik sehingga kan doa kamu jadi mustajab? Pakcik cuba ambil air dalam tu tak boleh, kamu tiba-tiba angkat tangan doa, air naik daripada telaga. Lalu kata budak yang umur 10 tahun ni, pakcik, saya tak ada amalan apa, saya budak-budak lagi. Tetapi setiap hari, saya berselawat kepada Nabi sebanyak 12,000 kali sehari. Budak umur 10 tahun. Dengan selawat tadi, barokah. Dengan selawat tadi, barokah. Akhirnya, doanya dimustajabkan. Inilah yang kita kata, فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا. Sekali selawat pada Nabi, ikhlas ke, tak ikhlas ke, kat mana-mana ke, ingat Nabi ke, tak ingat Nabi ke, ingat Allah ke, tak ingat Allah ke, markah dapat penuh. Kalau kita zikir lain, kena hadir hati. Sebut la ilaha illallah, mesti dalam hati tak ada Tuhan melainkan Allah. Subhanallah, subhanallah, mesti maha suci engkau ya Allah. Tapi selawat pada Nabi, kita hanya ingat tentang makan sekejap lagi. Kita ingat tak ada benda lain, ingat makan je lah. Kemudian ingat makwa. Tapi mulut sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walaupun hati tak ada apa-apa, kosong, dapat markah penuh. Jadi sebab itulah ruginya orang yang staff SKV yang muda-muda naik motor, naik kereta, on the way balik, daripada duduk dengar lagu Lady Gaga, Bad Romance. Ni nak kena tanya kawan-kawan kita. Fitri pun biasa ni, Bad Romance. Lagu dia Roma, 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 I love you, I miss you. Terhangguk-hangguk sekali, datang lori, gang depan. Lebih baik lagi, sambil bawa kereta naik motor tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rezeki jadi berkat. Gaji dapat 1,500 tapi macam 15,000. Cukup hidup. Rumah kecil ya, duduk rumah bukan kondominium, kondomanium. Kalau kondominium mahal. Kondominium Kuala Lumpur tu lagi tinggi, lagi mahal. Yang lagi tinggi tu dia panggil penthouse. Penthouse tu 5 juta walaupun kondominium. Jadi kalau orang tanya, awak duduk rumah apa? Saya duduk rumah kondomanium. Kondomanium murah sikit lah, rumah flat ya. Tapi dengan selawat, dia rasa macam tenang. Rumahnya rasa luas. Anak-anaknya sihat. Anak-anaknya menjadi soleh dan baik-baik. Hormat mak ayah. Berkat daripada selawat. Duit tak ada, selawatnya banyak. Selawat banyak-banyak. Kerana sekali sebut nama Nabi, automatik dapat pahala ingat Nabi
dapat pahala berzikir pada Allah. Sebab itu kata alim-alim ulama, kalau kamu tak tahu dalam hidup ni jalan apa yang kamu nak lalui, permulaan untuk mendekatkan diri dengan Islam, perbanyakkanlah berselawat, pilihlah kamu jalan selawat. Perbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam budak tadi 12,000 kali sehari, doanya berkat. Sampai Imam Jazuli ni satu manusia alim, dia kata budak tu selawat 12,000 kali sehari sampai akhir air duduk dalam telaga naik. Jangan cuba aksi ini di rumah. Farid cuba try aksi ni, tak naik-naik telaga sampai 10 tahun. Saya dah try dah, selawat-selawat tak naik juga, tetap pakai timba juga. Akhir sekali rupa pergi cek, Syabas potong minta air sebab tak bayar bil. Jadi selawat pun tak guna juga. Kena bayar bil tu barulah air ada. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya cadang mulai hari ini perbanyakkan selawat. Selawat yang paling afdal, selawat seperti di dalam sembahyang. Yang tu memang yang diajar oleh Allah dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Habis tu ada orang selawat letak Sayyidina, kata Imam Nawawi, letaklah Sayyidina kerana Sayyidina itu lambang penghormatan. Dalam hadis asal tidak ada Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi Imam Nawawi dan majoriti ulama-ulama lain dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah letaklah Sayyidina macam orang ada Datuk, ada Tan Sri, Tan Sri, nama dia Tan Sri Abdullah. Kita jumpa dia, kita panggil, "Oi Dolah. Dolah apa khabar?" Itu warung Pak Cik Dolah depan SKB tu kan. Dolah. Jadi kalau kita panggil Tan Sri tu, sebab agung yang bagi pangkat pada dia, kita panggil tu dipanggil kemuliaan. Maka sebab itu bila kita panggil Sayyidina, walaupun tak ada dalam hadis, tapi dalam hukum fiqh ini, bukan rujuk hadis saja, bukan rujuk Quran saja, mesti rujuk ijma' dan qiyas. Hari ini orang duk buat TikTok gila-gila sekarang ni. Barang siapa yang sebut Sayyidina dalam selawat adalah bid'ah dan bercanggah dengan Islam. La ilaha illallah. Kan? Yang sebut ni bukan Nawawi jual cendol. Bukan Nawawi bawa grab food. Imam Nawawi yang matinya tak sempat kahwin. Beratus ribu hadis dalam kepala. Dia mengeluarkan ijtihad bahawa tanda kita muliakan Nabi, maka lebih baik kita letakkan Sayyidina. Bukan Sayyidina. Ada orang panggil Allahumma salli ala Sayyidina. Saidina. Itu singa dalam bahasa Arab. Yang keduanya Sayyidina tu yang main campak buah tu, macam buah dadu tu. Tu permainan Sayyidina. Dia mesti Sayyidina. Ada tasydid. Sayyidina. Barulah dapat markah ataupun dipanggil penghormatan kepada Nabi. Oleh kerana dia ijtihad ulama, tak payah ambil pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa barang siapa letak Sayyidina ini mengarut tak menepati hadis. Jadi itu dipanggil hari ini jadi bercelaru pening kepala. Maka sebab tu saya cadang pada semua, mudah-mudahan baik yang muda baik yang tua, kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak berselawat. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Iaitu seutama-utama manusia dengan aku di hari kiamat adalah orang-orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Riwayat Imam At-Tirmizi. Sebab itulah Rabi'atul Adawiyah dia disiplinkan 50,000 kali sehari. Macam mana dia baca tak payah tanya. Kita try baca 10 kali puasa nak terkencing dah kan. Baik padahal pendek je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengah siang sayur boleh, tengah basuh ikan boleh, tengah kacau air boleh, tengah masak nasi boleh, tengah lipat baju boleh, jemur baju boleh, basuh baju boleh, bilas baju boleh, gosok baju boleh. Orang perempuan kerja pasal baju dia banyak. Ambil baju, masuk mesin basuh, basuh baju, lepas basuh jemur baju, lepas jemur angkat baju, lepas angkat baju lipat baju, lipat baju simpan baju. Punya pasal baju punya banyak. Kalau didisiplinkan agar lekat kat mulut, tengah lipat baju, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 10 tadi garanti dapat. Dan akan menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab orang banyaknya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ketiga. Hari ini kita tengok 3 sudahlah. Banyak hadisnya. Iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawatin wa khuttat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali saja, macam saya sebut tadi, tak sampai pun berapa saat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi asyru salawatin, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Selawat Allah pada kita itu, Allah datangkan rahmat. Macam saya sebut tadi, hati akan tenang, rumah tangga akan harmoni. Rumah tangga yang bergaduh-gaduh tak berhenti ni, maka baca selawat banyak-banyak. Baca selawat. Rezeki rasa macam tak cukup, selawat banyak-banyak. Sakit macam tak sembuh, selawat banyak-banyak. Kemudian orang fitnah, selawat banyak-banyak. Apa saja masalah yang berlaku dalam hidup, maka selawat banyak-banyak, kerana Allah sedang berselawat. Selawat Allah, dia menurunkan dengan 10 rahmat. Wa khuttat anhu asyru khati'atin, dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan daripadanya 10 dosa. Sekali sebut 10 padam. Sekali sebut. Kenapa doa makbul? Kenapa hati tenang? Kita tak tenang kerana hati kotor berkait dengan kitab kita. Kita tengok daripada minggu lepas, hati kotor kerana bergantung selain daripada Allah. Panjang angan-angan tak habis-habis pasal dunia. Yang kedua, yang pertama, bersahabat dengan orang-orang yang fasik, tak semayang, orang tak kenal Islam, lawan Islam, derhaka kepada Allah. Itu punca hati kotor. Maka sebab itu, bila kita berselawat, dosa-dosa dalam hati yang mengkotorkan hati tadi akan keluar. Macam para usahawan SKB, dia jual produk neutral. Yang ada dalam SKB ni satu produk, kakak-kakak abang-abang yang ada masalah sembelit, berak tak ada lawas. Sembelit tu berak tak ada lawas lah. Dia masuk tandas, kena habis 10 lagu baru keluar. Mula-mula lagu Piramli, Tudung Periuk. Lepas tu lagu Madu 3. Lepas tu tak keluar juga lagu Hindustan, Kuch-kuch kepala otak he. Lepas lagu Hindustan tak keluar juga, kena lagu rock sekali baru keluar kan. Itu sembelit. Maka ada satu produk yang pada saya belum dapat mengatasi lagi. Saya dah makan sejak 20 tahun dulu, macam-macam, tetapi neutral yang diformulasikan oleh Dr. Said, saya rasa yang the best sekali kan. Malam tu makan, pagi esok confirm keluar, tak payah menyanyi 10 lagu. Baru 2 rangkap sudah keluar. Kemudian dia tu dia panggil detox. Detox ini bersih usus. Tapi zikir-zikir selawat macam ni detox hati.
Sebab itulah bila kita detox hati kita, kumuhkan keracunan ataupun hati-hati yang kotor hitam dengan selawat, maka hati akan jernih, ketenangan akan datang. Kemudian rumah tangga akan aman. Kerana doa kita dengan hati jernih dimakbulkan oleh Allah. Panjang kalau kita nak sebut perkara ni. Macam mana kaitan antara selawat Nabi dan zikir ini menjernihkan hati. Sehingga kan hidup rasa tenang, rasa aman. Dan rezeki jadi berkat. Kita tak tenang hari ni sebab hati kotor. Hati kotor, punca tadilah. Berkawan dengan orang jahat. Makan benda yang haram. Kemudiannya panjang angan-angan. Kemudian pada minggu lepas kita tengok bergantung selain daripada Allah. Maka semua benda tu tersimpan di hati. Jadi dengan selawat, sekali selawat, wa khuttat anhu asyru khati'atin. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan 10 dosa. Dan wa rufi'at lahu asyru darajatin. Dan dengan sekali sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tanpa kita sedar darjat kita di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Pada sisi Allah makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Orang nampak biasa je, tapi pada sisi Allah dia lagi tinggi. Sekali sebut Allah tinggikan kita beza dengan orang lain 10 darjat. Cuba bayang ada orang dapat 1000 kali sehari, 10,000 darjat berbeza. Orang nampak biasanya tak ada pangkat pun dia, duit pun tak ada, naik motosikal. Nanti dalam kubur dia akan beza totally dengan orang yang tak selawat. Kerana jaminan lisan Nabi SAW di dalam hadis sahih ini, iaitu kata Nabi SAW, orang-orang yang berselawat ini sekali saja aku angkat darjatnya 10. Habis kalau dapat 1000 kali sambil naik motor, maka dapat 1000 kali, maka 10,000 kali. Tiap-tiap hari 10,000, 10,000, 10,000 darjat naik. Sebab itulah orang banyak selawat makin dicintai oleh Allah, makin dikasihi oleh manusia kerana darjatnya makin tinggi. Di sisi Allah nanti duduk dekat dengan Nabi, kemudiannya di sisi Allah nanti akan juga dipandang mulia oleh manusia lain kerana banyaknya berselawat kepada Nabi. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i, juga hadis sahih 100%. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya nak cadang pada diri saya dan semua, banyak-banyaklah berselawat mulai hari ini, terutama yang muda-muda. Agar jangan sampai tua baru nak selawat. Ruginya, kita akan rasa indahnya Islam, kita akan rasa nikmatnya ibadah kerana hati jernih dengan ditinggikan darjat, dipadamkan dosa, dinaikkan pahala, dan selawat Allah, rahmat Allah turun dengan hanya sekali sebut 10. Cuba bayang orang sebut 1000 kali, 10,000 rahmat hari itu, semua hajatnya tercapai, makbul, dan cita-cita keinginannya akan dipermudahkan oleh Allah dengan nikmat dan kelebihan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu selawat yang paling baik. Selawat yang paling baik juga hadis sahih, selawat Ibrahim. Macam dalam sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kami berselawat kepada Nabi-Mu dan ahli keluarganya. Dan selawatlah kepada Nabi dan seperti mana engkau berselawat juga ya Allah kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada ahli keluarga Ibrahim. Selawat ya Allah dan berilah keberkatan kepada Nabi kami dan ahli keluarganya
seperti mana engkau memberikan keberkatan kepada Nabi Ibrahim dan ahli keluarganya, anak-anak isteri Nabi Allah Ibrahim, dan juga engkau lah yang memerintah sekalian alam, segala puji bagimu ya Allah. Itu selawat yang the best. Adapun selawat-selawat lain ni dapat pahala selawat? Dapat. Selawat syifa dapat. Selawat tafrijiah dapat. Tak payah ambil dalam TikTok ni. Ini selawat-selawat yang batil. Tak payah ambil. Itu pandangan orang ekstrim yang keterlaluan sehingga akan menghukum selawat-selawat yang ulama-ulama karang, maka dipanggil batil, bukan bercanggah dengan hadis. Dalam majlis fatwa sebut, berselawatlah apa benda selagi tidak difatwakan bercanggah dengan syarak. Seperti yang selawat-selawat dalam aurat Muhammadiyah Global Ikhwan ini. Mereka selawat pada Nabi, mereka juga berselawat kepada abuya dia. Yang tu yang diharamkan aurat Muhammadiyah. Maka sebab itu selagi tak diharam, wajib kita harus dan dapat pahala. Tak payah ambil pandangan dalam TikTok 10 selawat yang diharamkan dalam Islam. Itu semua mengarut itu kerana mereka konon-konon berpegang, oh ni bukan hadis. Baik, ulama-ulama Islam, pakar-pakar hadis yang lebih awal dah mengkaji sekian lama, sekarang baru nak dedah balik, canggah sana, canggah sini. Kita ambil pandangan ulama-ulama yang membenarkan apa-apa selawat yang dikarang oleh ulama selagi tidak bercanggah tetap dapat pahala selawat. Contoh, selawat Fatih, selawat Tafrijiah, selawat Syifa, selawat Badar. Apa-apa selawat saja, semuanya mendapat pahala selawat. Tapi kalau nak banyakkan, utamakan yang dalil hadis Nabi, seperti yang kita baca dalam sembahyang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah yang paling afdal. Banyak-banyak baca sambil bawa motor, sambil nak balik rumah, pergi pasar, masak nasi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untunglah. Walaupun tak ikhlas sembahyang, kalau tak khusyuk, tak dapat pahala. Ramai orang sembahyang tapi tak dapat pahala. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang sembahyang. Sembahyang pun celaka kata Allah. Yang tak sembahyang 10 kali celaka, kan? Yang sembahyang pun celaka. Fawailul lil musallin, binasalah, celakalah orang yang sembahyang. Siapa yang celaka sembahyang ni? Mereka lalai dalam sembahyang, mereka sembahyang dalam keadaan riak, nak tunjuk pada orang, semua tak dapat pahala. Tak khusyuk, tak dapat pahala. Tapi selawat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tak khusyuk, tak ingat, tak tahu makna, tak ikhlas pun, kata ulama, pahala tetap berjalan seperti 3 hadis yang saya sebutkan pada hari ini. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah, banyak-banyaklah selawat. Sebelum kita commercial break, dalam 5 minit mungkin, sama-sama kita berselawat syifa. Selawat syifa ni, kata Allahyarham Tok Guru Haruddin, boleh menyembuhkan penyakit rohani jasmani. Hati yang resah gelisah akan ditenangkan. Kemudian penyakit-penyakit jasmani yang kita hadapi, kencemanan, darah tinggi, jantung, mudah-mudahan juga dengan rahmat Allah dan berkat selawat Nabi, Allah juga mengangkatnya. Baik, 1 minit sebelum commercial break. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, saya serahkan pada Fitri dan tim. Kita commercial break dalam 5 minit untuk tayangan video penyampaian sumbangan kepada yang kita infak pada minggu lepas, dan juga mungkin ada satu testimoni daripada ahli jawatan kuasa kita yang bersama program itu. Dipersilakan pada Fitri. Okey Fitri, dan tahniah pada sahabat saya yang lama, Cik Fuzaimi. Kirim salam ke ayah. Dengan mak lama tak jumpa dia, belah-belah tahun dah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita doakan Puan Nur Azifah dikurniakan rahmat, dan terima kasih pada semua penyumbang-penyumbang kepada tabung yayasan baru ni. Kita dah merealisasikan. Jangan bimbang, kita membantu orang yang kesusahan. Allah SWT akan bantu kesusahan kita di akhirat nanti. Jadi kalau kita nak lepas daripada segala kesusahan di padang mahsyar, lepaskanlah kesusahan orang di dunia. Walaupun kita takkan mampu nak selesaikan semua masalah orang di dunia, tapi paling tidak Allah SWT tidak akan tanya. Allah tak tanya berapa ramai awak buat, tapi Allah akan tanya apa yang awak buat. Jadi Alhamdulillah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah SWT. Saya tengok nota buku kita ni. Kalau saya nak bincang itu kurang-kurang 20 minit. Walaupun tajuk kecil terlalu banyak makan, yang tu kita akan sambung minggu depan, kita selang-selikan. Saya buka Fitri, boleh pada yang berhajat untuk bersoal jawab agama, apa saja isu, kan? Baik, apa saja yang boleh nak soal, boleh hantar pada admin, ataupun juga boleh buka mikrofon dan terus tanya apa-apa soalan yang difikirkan perlu tanya. Yang saya boleh jawab, saya akan jawab kemudian. Okey, silakan Fitri. Ada tak kakak-kakak abang-abang yang nak tanya apa-apa soalan? Baik, saya dah allow unmute, so kepada sesiapa yang nak tanya soalan boleh unmute dan tanyalah kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan sahabat-sahabat semua. Ustaz, saya nakkan kepastian satu berkenaan dengan kalau salat waktu duha, biasa kalau waktu siang hari, waktu duha tu mana lebih afdal dilakukan 4 rakaat 1 salam ataupun buat 4 rakaat 2 salam. Itu juga dengan solat selepas Isyak. Sebab ada pernah dengar Ustaz pernah bercakap, tapi tak tahulah sama ada betul atau tidak. 4 rakaat selepas Isyak dilakukan dengan 1 salam. Dan pahalanya umpama bersemayang pada malam Lailatul Qadar, macam itulah. Jadi boleh Ustaz jelaskan? Baik. Terima kasih Ustaz. Itu dalam bab perkara-perkara ibadah sunat. Baik, sembahyang ini
dalam contohnya sembahyang Qobliyah Zuhur dan Qobliyah Asar, memang ada hadis boleh buat 4 rakaat 1 salam. Iaitu kalau orang-orang yang bermazhab Hanafi, macam orang Pakistan, jual kapet duduk Malaysia ni, orang Bangladesh, Mujibur, dia akan duduk sini, dia akan semayang 4 rakaat sebelum waktu semayang Zuhur. Okay, lepas Zuhur pun dia semayang 4 rakaat. Boleh tak buat macam tu? Jawapannya boleh. Dan semayang duha juga boleh 4 rakaat 1 salam, boleh juga buat 4 rakaat 2 salam. Namun saya ambil pandangan daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi kata sembahyangnya sah buat 4 rakaat 1 salam, dapat pahala. Namun lebih afdal kalau buat 4 rakaat dengan 2 salam. Kata Imam Nawawi, kerana lagi banyak kita bersyahadah, lagi banyak doa iftitah, lagi banyak kita salam, lagi baik dan afdal sembahyang itu. Lagi banyak angkat takbir, lagi banyak rukun yang terlibat, lagi banyak doa iftitah, tahiyat, syahadah, selawat Nabi dalam 2 rakaat salam tu lebih afdal. Maka sebab itu kalau sembahyang duha pun boleh buat 2, boleh buat 4 rakaat, tapi afdalnya kata Imam Nawawi dan jumhur ulama-ulama Syafi'i iaitu buat 2 lebih diutamakan oleh para ulama Syafi'i. Jadi boleh kalau nak buat 4 rakaat terus, baik isyak, baik belum zuhur atau lepas zuhur. Namun boleh juga ikut pandangan Imam Nawawi. Kita bagi Syafi'i ini ambil pandangan Imam Nawawi, 2 itu lebih utama kerana syahadahnya banyak, kemudiannya doanya banyak, tahayatnya banyak berbanding dengan buat 4 rakaat 1 salam tanpa tahayat. Jadi mana boleh, kedua-duanya boleh kan? Memanglah orang yang melazimi 4 rakaat sama ada 1 salam atau 2 salam sebelum zuhur dan lepas zuhur, ada hadis sahih yang mengatakan kalau zuhur akan dibebaskan daripada neraka walaupun dia ibadah sunat. Adapun macam kakak sebut tadi, betul, kalau sekiranya sembahyang isyak seolah-olah beribadah pada malam Al-Qadar. Seolah-olah, bukan tak payah cari Al-Qadar, tapi mana seolah-olah besarnya pahala. Baik, kalau sembahyang sunat saja besar tu pahala, agak-agak sembahyang isyak besar mana? Yang sunat pun macam tu, agak-agak yang isyak macam mana? Kalau yang sembahyang sunat tu pun besar pahala, yang sembahyang fardu macam mana? Juta kali jauh lebih besar. Maka sebab itu sembahyang ini ibadah yang banyak sujud. Kata Nabi, orang yang nak masuk syurga banyakkan sujud, banyakkan sembahyang sunat agar dapat banyak sujud. Selain daripada sujud syukur bila dapat nikmat, sujud tilawah bila baca 13 tempat dalam Quran yang diperintahkan agar sujud sewaktu ayat-ayat sujud. Kemudiannya perbanyakkan sembahyang, kerana sembahyang itu memang menghapuskan dosa, menjauhkan daripada neraka. Jadi dari sudut keutamaan, utamakan sembahyang fardu disusuli dengan sembahyang sunat. Jadi kalau nak buat 4 rakaat 1 salam harus, namun afdal kata Imam Nawawi 4 rakaat buat 2 salam lebih lagi mendatangkan banyak pahala. Kerana banyaknya tahayat, banyaknya syahadah, banyaknya selawat, dan nanti dalam tahiyat boleh doa lagi banyak, lagi baik. Wallahu a'lam. Okey, satu lagi soalan. Terima kasih, Ustaz. Kita ada lagi lebih kurang 10 minit. 10-11 minit. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada nak tanya satu soalan Dekat lah. nama apa Kak? Sarimah. Dari mana? Dari Selangor. Oh, Alhamdulillah. Okey. Silakan Sarimah.
sini kalau sebab kadang-kadang ada satu hari tu kita terlampau penat, kita terlalu mengantuk. Lepas solat Isyak, kita tak sempat solat sunat Isyak ba'diyah. Kemudian kita tidur dan kemudian kita bangun dalam pukul 4 lebih. Boleh tak masa tu kita buat solat sunat Isyak sebelum kita buat solat tahajud dan sebagainya? Baik. Terima kasih Ustaz. Okey. Baik, bagus soalan ni. Boleh tak kita semayang sunat Isyak, kita hari tu letih sangat? Baik, kita tanya waktu tu masih waktu Isyak ke? Waktu tu masih lagi waktu Isyak. Maka harus untuk sembahyang sunat Isyak bila kita bangun awal pagi sebelum tahajud kerana masih dalam waktu Isyak. Walaupun afdal tu lebih diutamakan habis Isyak sembahyang terus. Tapi boleh nak buat macam tu, sama dengan jawapan, boleh tak Ustaz kita sembahyang sunat wuduk tapi kita lewat, belum kentut lagi. Afdal sembahyang sunat wuduk, ambil wuduk terus sembahyang. Walaupun pada waktu tahrim, lepas asar, lepas subuh, tak boleh sembahyang sunat lain. Tapi sembahyang sunat wuduk boleh. Sebab asbabnya wuduk. Jadi afdal lepas wuduk terus sembahyang. Tapi boleh tak, kata Imam Ar-Ramli ni dia orang Mesir, tapi dia alim ulama yang dipanggil Asy-Syafi'i kecil. Bagaikan Imam Syafi'i yang kecil. Lalu dia kata, selagi wuduk tak batal, dah semayang macam-macam, tapi katalah ambil wuduk waktu zuhur. Tapi tak sempat semayang sunat wuduk, semayang zuhur dulu, semayang qobliyah ba'diyah. Kemudian lama lepas tu, pukul 3, semayang pukul 1. Pukul 3 tu wuduk ada lagi. Boleh tak semayang sunat wuduk? Jawapannya boleh. Kerana paling afdal lepas wuduk terus semayang. Tapi selagi ada wuduk tak batal, masih boleh. Sama dengan tadi. Tadi kalau tak ada wuduk pun tak apa. Bangun-bangun pagi ambil wuduk. Kemudian sebelum tahajud, harus untuk semayang sunat Isyak. Kerana masih waktu Isyak. Hatta Nabi sembahyang sunat subuh selepas subuh. Dengar betul-betul. Nabi qada semayang sunat subuh. Kerana sunat subuh ni pahala paling utama. Nabi tak pernah tinggal. Hatta di dalam peperangan pun ada ketikanya Nabi qada sembahyang sunat subuh selepas sembahyang subuh. Mana nak tunjuk begitu seriusnya Nabi dalam sembahyang sunat, walaupun bukan waktunya Nabi qada. Sunat pun Nabi qada. Kita yang fardu pun tak qada. Baik, dalam kes Isyak tadi, kerana kita penat, masih waktu Isyak, harus untuk sembahyang. Dapat pahala sembahyang sunat ba'diyah Isyak. Ba'diyah Isyak. Cuma, saya nak sebut, dah tanya pasal sembahyang. Kalau sembahyang qada, tertinggal sembahyang, tidak semesti qada itu mengikut waktu. Contoh, lepas asar, boleh tak sembahyang qada, sedangkan lepas asar waktu tahrim. Kalau sembahyang qada adalah wajib, maka lepas asar boleh sembahyang. Yang tak boleh sembahyang sunat. Lepas sembahyang subuh adalah waktu tahrim, daripada syuruk sampai masuk isyraq. Maka boleh tak sembahyang qada? Jawapannya boleh. Dan qada lah apa-apa pun tak payah ikut waktu. Lepas zuhur boleh qada subuh. Lepas asar boleh qada maghrib. Lepas maghrib boleh qada subuh. Lepas isyak boleh qada zuhur. Habis nampak rojak pasembur? Bukan rojak pasembur. Ini rojak mamak dipanggil kan. Sebab apa? Sebab waktu qada sudah luput. Dia bukan tunai. Tunai wajib ikut waktu. Tetapi qada itu ganti. Maka boleh buat kata ulama. Walaupun pada waktu tahrim, walaupun tak mengikut waktu dia. Tapi kalau kita banyak qada sembahyang yang tak tertinggal, saya cadang lepas subuh, qada subuh. Lepas zuhur, qada zuhur. Lepas asar, qada asar. Lepas maghrib, qada maghrib. Lepas isyak, qada isyak. Bangkit tengah malam, tak payah sembahyang tahajud pun tak apa. Sembahyang qada lebih besar lagi. Ulama-ulama sebut, jangan duk sibuk dengan sembahyang sunat, kerana sunat tetap pahala sunat. Sedangkan qada tu bayar hutang adalah wajib. Utamakan qada. Cuma qada dah buat, sekali-sekali nak sembahyang sunat, harus kata ulama
Allah ni maha adil, dia bagi pahala. Yang tak boleh, semayang sunat tapi qada semayang tak buat, yang ni berdosa. Kerana aulawiyatnya salah. Iaitu qada itu wajib buat. Qada tu wajib buat. Sama dengan puasa. Kalau contoh besok hari Khamis, orang kita puasa sunat. Puasa sunat, tiba-tiba tengah hari, Farid ajak pergi makan lamb shank. Farid dia suka makan lamb shank dengan Fitri. Ini janji dengan Fitri nak belanja ikan patin Pahang. Tengok minggu depan, kalau datang rumah saya, kita belanja patin Pahang. Baik. Jadi, tengah hari, kita puasa sunat. Tiba-tiba Fitri ajak Farid makan kita. Apa lagi cekik lah tengah hari. Boleh tak batalkan puasa sunat? Saja-saja sebab nak raikan kawan ajak makan. Jawapan tak berdosa. Boleh keluar. Boleh berhenti. Tapi kalau puasa qada, tak boleh berhenti. Kalau puasa qada, saya puasa kenduri kahwin pun tetap kena puasa. Baik. Tapi kalau ada orang kenduri, kita puasa sunat boleh berbuka. Kerana apa? Puasa sunat dibenarkan. Puasa sunat niatnya boleh. Besok pukul 10 pagi, pukul 11 belum makan, boleh niat puasa sunat selagi belum zuhur. Tapi puasa qada, puasa nazar, puasa Ramadan wajib sebelum azan subuh. Itu beza antara dua. Jadi samalah dengan semayang tadi, maka balik pada semayang tadi, iaitu masih boleh untuk semayang ba'da isyak walaupun lewat kerana masih dalam waktunya. Wallahu a'lam. Satu lagi soalan. Kita 9.30 dah. 9.26. Satu lagi soalan akhir. Kita ambil soalan daripada ruang chat. Ustaz, ada beberapa soalan tapi saya tak rasa boleh dapat sampai semua. Tapi kita ambil yang awal-awal dulu. Okey, daripada Armistati Basri. Ustaz boleh terangkan tentang solawat Jibril, Ustaz? Selawat Jibril. Baik. Selawat Jibril ni selawat ringkas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Dapat tak pahala selawat? Jangan bimbang. Tetap dapat. Walaupun kurang sedikit berbanding selawat yang ada hadis sahih. Saya pun duk cari juga dalil-dalil hadis, tapi belum berjumpa lagi daripada mana dalil yang dipanggil selawat Jibril ini. Ada yang kata bahawa ketika mana Jibril datang mengajar Nabi Muhammad tentang selawat, lalu dia pun sebut, selawatlah kamu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sejahteralah atas Nabi Muhammad, sejahteralah atas Nabi Muhammad. Maka dipanggil selawat Jibril sebab Jibril mengajar. Tapi saya tak jumpa sama ada sahih ke, dhaif ke, hadis mungkar ke, tapi membacanya dapat pahala. Kerana apa? Selawat yang ringkas dan boleh baca walaupun afdal selawat macam dalam sembahyang yang tu memang hadis sahih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau nak banyakkan, banyak yang itu. Adapun selawat-selawat lain, selawat tafrijiyah, selawat Nuril Mubin, selawat syifa yang kita baca tadi, baca tetap dapat pahala selawat. Cuma hati-hati tentang kelebihan-kelebihannya. Sebab selawat-selawat itu bukan daripada hadis Nabi. Ada yang mendakwa baca yang ni selesai yang ni, baca yang ni selesai yang ni. Siapa baca ini menyamai sampai 70,000 kali selawat biasa. Yang ni bukan daripada Nabi. Kalau siapa yang baca selawat ini, Nabi tunggu dalam lubang kubur, Nabi sambut pimpin tangan. Tak ada hadis. Kerana selawat-selawat yang dikarang ulama itu, hukum baca harus dapat pahala baca selawat. Tapi kelebihannya kena cermat kerana bukan daripada hadis Nabi. Jadi, kalau kita baca kitab-kitab selawat, ada kelebihan pelik-pelik. Contoh, kita baca selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi liman sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi
haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ada yang mendakwa selawat ini ulama Maghribi karang. Kemudian dia dakwa, dia kata sekali baca selawat Fatih ini lebih baik daripada 70,000 selawat biasa. Yang ni tolak kerana bukan hadis Nabi. Tapi boleh tak nak baca selawat Fatih sebagai doa dan tawassul pada Allah dengan keberkatan Nabi? Boleh, dapat pahala selawat. Cukuplah ambil hadis-hadis sahih yang mengatakan adapun kelebihan-kelebihan yang bukan daripada Nabi, itu dipanggil tajrubah. Pengalaman ulama-ulama yang bacanya dapat macam tu. Tapi kalau kelebihan bukan daripada Nabi, maka kita letak cermati sikit, boleh baca. Contoh, ada orang dok sebar dalam TikTok. Barang siapa membaca selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyid Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habib al-ali al-qadri al-azim al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baca hari Jumaat walaupun sekali, maka disebut kelebihannya. Kita ni orang Melayu, dia suka tengok kelebihan baru baca. Nampak macam amal terkurang lebih, tak baca. Barang siapa membacanya pada hari Jumaat walaupun sekali, maka ketika dimasukkan liang lahat, Nabi menunggu dalam liang lahat untuk disambut tangannya. Baik, hukum membaca selawat itu kerana puji pada Nabi harus dapat pahala selawat. Adapun kelebihan Nabi tunggu, itu perkara ghaib. Nabi tak sebut dalam hadis. Ulama yang sebut, maka tu pengalaman dia, bukan hadis. Maka tak payah percaya kepada Nabi sebut, kerana nanti dibimbangi menyebar perkara palsu daripada Nabi. Jadi nak baca, saya pun beramal dengan selawat tu, baca kan. Tapi kelebihannya cukup apa yang Nabi sebut dalam hadis-hadis sahih yang kita sebutkan tadi, confirm selawat Nabi pasti akan dapat pahala. Jadi silakanlah berselawat banyak-banyak kepada Nabi, termasuklah ulama-ulama berselawat Jibril tadi. Walaupun selawat Jibril dapat pahala selawat, walaupun tak sama dengan, kerana selawat Jibril dia tidak ada wa ala ali Muhammad. Kita selawat pada ahli keluarga Nabi yang ramai, pahalanya lagi tambah. Maka sebab itu boleh kalau kita tak ada masa, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 kali itu dalam tak sampai setengah jam sudah habis. Kalau selawat biasa tu 1000 kali dekat-dekat sejam. Maka boleh selawat, cuma kalau nak afdalnya yang sahih daripada Nabi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat lain pun harus baca, dapat pahala selawat. Okeylah Fitri, 9.32 dah. Nanti soalan-soalan lain tu Fitri forward kat saya. Nanti kita akan jawab pada minggu-minggu depan. Nanti satu hari kita buat satu hari. Daripada 8.20 sampai 9.30. Nama program tu, engkau tanya aku jawab. Baik. Baik. Engkau tanya aku jawab. Jadi insya-Allah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, silakan Fitri, saya sudahi pertemuan kita hari ini. Hari ini doktor pun tak ada, Puan Haja Kartika pun tak ada. Mudah-mudahan di mana mereka berada semua dalam rahmat dan penjagaan Allah, termasuk semua kita. Terima kasih atas sokongan semua Usrah Miftahul Jannah, dan sekarang ni dah jadi Usrah Yayasan SKB. Mudah-mudahan bertahan sampailah selama-lamanya. Walaupun kita dah tak ada nanti, anak-anak cucu kita menyambung usaha-usaha yang baik ni, mudah-mudahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fitri balik untuk tutup.